أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خير يفقهه في الدين. Baik, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita jumpa lagi dalam siri pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pertama sekali kita betulkan dulu niat duduk dalam majlis ni untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala semata-mata. Tidak ada niat yang lain ataupun tidak berniat sama sekali. Tak niat sia-sia. Niat lari berdosa. Kalau niat betul kerana nak dapat redha Allah, barulah kita akan mendapat fadilat menuntut ilmu tersebut. Baik. Kita di muka surat 79, adab-adab tidur. Malam ni kita cerita pasal adab tidur. Sebelum kita mula, kita baca doa sikit dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Muka surat 79, adab-adab tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau hendak tidur, maka hamparlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblat. Dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah ketika engkau tidur pada suatu malam. Oleh kerana itu bersedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci, dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Baik, yang pertama sekali, hamparkan tempat tidur. Hamparkan tempat tidur. Tempat tidur tu kita cari tempat yang badan kita menghadap kiblat. Seluruh badan kita menghadap kiblat. Dan tidur yang sunnah yang diajar oleh Nabi SAW ialah tidur yang mengiring dia belah kanan. Kita mengiring belah kanan. Mana kata kita himpit badan kita ni belah kanan. Jadi ni pipi kanan, ni pipi kiri. Jadi kita tidur pegang pipi kanan kita. Tidur dalam keadaan mengiring macam tu. Pasal apa kena tidur belah kanan? Selain daripada ianya sunnah Nabi SAW, ianya juga baik untuk kesihatan. Tidur belah kanan ni, dia akan melancarkan darah kita, dan juga tidak memberi tekanan kepada jantung kita. Kalau kita tidur mengiring belah kiri, jantung kita duduk belah kiri. Bila kita tidur belah kiri, semua berat badan kita akan memberi tekanan kepada jantung dan akan merosakkan kesihatan kita. Peratusan untuk mati dalam keadaan sesak nafas ke, dalam keadaan apa orang kata jantung dia terhimpit dan berhenti ke, adalah tinggilah. Jadi untuk kita release kita punya jantung yang belah kiri ni, kita tidur mengiring belah kanan. Selain mendapat pahala sunnah Nabi SAW, ianya juga bagus untuk kesihatan kita. Jadi jangan tidur belah kiri, tidur belah kanan.
Yang keduanya, hendaklah engkau menemui Tuhanmu, iaitu mati, iaitu tidur, dalam keadaan suci. Jadi adalah sunnah Nabi untuk berwuduk sebelum tidur. Ambil wuduk dulu. Ada orang kata, buat apa nak ambil ayat semayang? Sekali tidur, terkena bini, batal balik. Baik tak payah ambil ayat semayang. Dia kena faham antara perbezaan ambil ayat semayang untuk solat dan ambil ayat semayang untuk tidur. Ambil ayat semayang untuk tidur ni, ulama-ulama Syafi'iyah ada menyatakan bahawa tidak sama dengan wuduk yang kita ambil untuk solat. Wuduk yang kita ambil untuk solat, kalau dia ada beberapa perkara yang menyebabkan batal wuduknya. Yang pertama sekali, dia tidur ataupun hilang akal. Tidur, gila, pengsan, koma, yang tu semua membatalkan wuduk. Jadi kalau dia kata buat apa ambil ayat semayang, sekali terkena bini, batal ayat semayang, dia tidur tu pun batal ayat semayang juga. Habis tu nak jegal, ambil ayat semayang tu jegal sampai subuh. Takut sekali tidur lagi batal ayat semayang pula. Jadi yang pertama sekali inilah hilang akal. Yang kedua, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang halal dikahwini, termasuklah isteri kita ataupun suami kita, kerana halal dikahwini. Yang tak halal dikahwini tak apa. Mak pak kita, adik-beradik kita, yang tu dinamakan mahram. Haram untuk kita kahwin dengan depa. Anak-anak kita, yang tu kalau pegang, kalau terkena kulit mereka tidak membatalkan wuduk. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Belakang tak apa, no? Belakang tak apa, siku tak apa, tapak tangan tak boleh. Apa yang dikatakan tapak tangan? Ulama kata apabila kamu meletakkan dua tangan kamu macam ni, apa yang tersentuh itulah dinamakan tapak tangan. Jadi pegang kot tepi pun tak apa, tak batal. Kalau pegang lagu ni, pegang macam tu, barulah batal. Dan yang keempat ialah keluar sesuatu daripada lubang najis, sama ada depan atau belakang. Keluar sesuatu tak semestinya kencing, tetapi sesuatu. Kalau keluar batu permata, batal juga. Kalau keluar apa angin, kalau keluar apa pasir, batal juga. Keluar sesuatu. Kharaja asy-syai', keluar sesuatu, apa saja yang keluar. Jadi itu semua adalah perkara yang membatalkan ayat semayang. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i, mazhab yang kita pegang. Jadi ulama kata, bila kita nak tidur, dia tak sama dengan kita nak semayang. Bila kita nak semayang, kita kena jaga ni empat-empat ni. Sebab kita nak kekal dalam keadaan wuduk ketika kita solat. Begitu juga kita kena jaga kita punya wuduk ketika kita nak tawaf. Tawaf 7 kali itu kena ada wuduk. Tapi tidur, adakah mesti kita kena jaga dalam keadaan wuduk? Tidak semestinya. Cukup dengan kita mengambil wuduk sahaja sebelum tidur. Lepas tu kita tidur pun dah batal wuduk dah. Kita pegang bini pun dah batal wuduk dah. Yang tu tak ada masalah, tidak menjejaskan sunnahnya sama sekali. Cukup dengan kita mengambil wuduk sebelum tidur, sudah selesai sunnahnya itu. Kemudian simpanlah wasiat di bawah bantal. Wasiat ni ialah surat-surat yang kita tulis sebagai pesanan. Takut-takut kita mati. Wasiat tak semestinya berkaitan dengan harta sahaja. Wasiat ni ialah nasihat ataupun ialah nasihat lah. Kita boleh wasiatkan anak kita dengan nasihat tertentu, amanahkan sesuatu, tolong jaga ni, tolong jaga tu. Itu pun wasiat juga. Tapi wasiat yang kita duk faham lah ni wasiat harta. Wasiat harta ni waris tak dapat. Wasiat harta ni untuk selain daripada waris. Sebab waris ni dia dapat faraid. Jadi dia tak boleh wasiat kata semua harta ni bagi dekat apa abang sulung saja. Wasiat tu tak valid lah. Sebab wasiat bukan untuk waris. Wasiat untuk selain daripada waris. Jadi wasiat tu perlu dilaksanakan. Contohnya pak dia ada harta 10 juta, dia pun bagi tahu sekian-sekian persen masuk dalam madrasah. Okey, jadi itu dinamakan wasiat sebab dia madrasah tu tidak termasuk dalam faraid. Selebihnya baru akan difaraidkan sesama waris-warisnya. Itu wasiat. Jadi adalah sunnah Nabi untuk menyimpan wasiat di bawah bantal. Jadi kita eloknya kita ada lah buku 55 ke apa ke, kita tulis lah apa-apa dalam tu. Amanah apa-apa ke, wasiat apa nasihat tertentu ke apa ke, simpan. Bila kita tidur, letak bawah bantal kita.
Baik, hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa dan minta ampun daripada segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah engkau kerjakan, dan berazamlah untuk membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau Allah membangkitkan engkau pada pagi esok. Hak ni pun penting dah. Yang pertama sekali minta ampun, yang kedua kita pun minta ampun untuk semua orang, yang ketiga kita maafkan semua orang, dan kita halaikan perbuatan orang-orang kat atas kita, dan kita berazam supaya esok bangun akan jadi lebih baik daripada hari ini. Ada satu orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah duk ceramah macam kita lah ni lah, tengah duk ceramah, tengah duk bercakap dengan sahabat. Tiba-tiba ada satu orang sahabat, dia daripada luar tu, dia baru nak sampai. Tapi sebelum dia sampai, Nabi dah tahu dia nak sampai. Nabi pun bagi tahu, saat lagi ada satu orang ahli syurga akan sampai. Jadi sahabat yang duduk dalam jemaah ni pun duduk tertanya-tanya, siapakah sahabat tadi? Tiba-tiba mai dia. Dia pun tengok, yang ni yang Nabi kata ahli syurga ni. Tak apalah. Kemudian ada satu orang sahabat yang lain, dia rasa teruja dan dia rasa ingin tahu apa amalan yang sahabat tadi itu buat sampai Nabi kata dia ahli syurga ni. Jadi dia pun ikut balik rumah. Ikut balik sahabat ahli syurga tadi tu ke rumah. Dia cakap dekat sahabat tu, dia kata, boleh tak saya nak bermalam dengan kamu 3 hari? Dia buat cerita lah, kata dia berkeliling nampak dia lah apalah apa semua, bagi alasan lah. Dia pun kata okey, boleh, mainlah duduk, saya alu-alukan kamu jadi tetamu di rumah saya. Dia pun duduklah dengan sahabat tu yang ahli syurga tu. Dia pun cek apa amalan. Dia periksa tengok apa amalan. Dia duk baca Quran ke, zikir ke, apa ke. Tengok apa benda pun dia tak buat. Tak ada satu ibadah pun yang dia buat kecuali sembahyang 5 waktu di masjid. Sembahyang 5 waktu di masjid saja yang dia buat. Yang lain macam biasalah, dia pergi kerja, pergi berniaga, balik, tak buat apa-apa amalan yang special pun. Sama aja. Kalau dia baca Quran, baca Quran yang biasa, yang sunnah yang Nabi duk ajak tu lah. Malam baca al-Mulk apa semua tu kan. Hak biasa-biasa saja. Hak tu semua orang buat. Pasal apa Nabi kata dia ahli syurga? Nabi tak kata apa ahli syurga. Hari yang ketiga tu, akhirnya dia berterus terang. Dia kata, sebenarnya saya duduk dengan kamu 3 hari ni, saya nak cek apa amalan kamu. Pasal hari tu, masa hang mai ke masjid, Nabi kata hang ni ahli syurga. Jadi dia pun pelik, dia pun terkejut bila dapat tahu. Dia pun pelik, apa amalan dia? Dia pun tak tahu, sama aja macam apa semua. Sama aja, pagi-pagi sembahyang subuh, zikir-zikir sikit, lepas tu pergi berniaga, balik berniaga, pergi sembahyang apa, Zuhur, sembahyang Asar, Maghrib macam biasalah. Kalau ada Nabi kuliah-kuliah sikit kita dengar lah. Lepas tu balik malam tidur lah, macam biasalah, tak ada apa pun. Fikir. Dia kata ada satu lah yang dia rasa mungkin orang lain tak buat. Apa dia? Satu tu memang tak ada siapa tahu kecuali dia dan Allah Ta'ala sahaja. Apa dia? Dia teringin nak tahu lah, excited lah dia nak tahu. Jadi sahabat tu yang ahli syurga tu pun bagi tahu, dia kata sebelum dia tidur, tiap-tiap malam dia akan maafkan semua orang. Dia akan maafkan semua orang. Apa saja orang buat salah kat dia, apa saja kesalahan yang orang buat, hak yang perlu dia ditunaikan kat atas dia, dia halaikan. Dia tak mau tuntut siapa-siapa pun. Dia maafkan semua orang siapa yang dia buat salah. Kemudian dia pula meminta ampun daripada Allah supaya Allah ampunkan semua orang. Semua umat Islam, jiran dia, kawan dia, kawan-kawan grup WhatsApp dia. Zaman lah. Kalau zaman dulu mana ada. Zaman lah kawan-kawan yang ada dalam grup dia, dalam tempat kerja dia, di sekolah dia ke, kalau dia budak sekolah. Minta ampun untuk semua orang. Dia minta, ya Allah ampunkanlah kan semua sahabat-sahabat aku, keluarga aku, mak bapak aku, guru-guru aku, jiran-jiran aku, kawan-kawan aku, kawan-kawan satu sekolah, satu office, semua dia minta ampun. Tiap-tiap malam tak bisa tinggal. Jadi dia minta ampun untuk diri dia, memang dia buat dah, dia minta ampun pada Allah Ta'ala. Allah pun minta ampunlah semua dosa dia, dan dia minta ampun juga untuk orang lain, dan dia memaafkan semua orang. Dia memaafkan semua orang. Jadi itu saja amalan yang dia rasa mungkin orang lain tak buat. Dan ternyata memang itulah amalannya. Apabila dia pergi confirm dengan Nabi SAW, maka termaktublah di dalam kitab itu termasuk sebagai adab-adab tidur yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minta ampun, azam tak mau buat dosa lagi, azam esok pagi ni nak bangun lebih baik daripada hari ni, maafkan semua orang, minta ampun untuk semua orang.
Ianya termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Siapa yang buat tu makna dia hati dia bersih. Kita hari-hari tidur dalam keadaan dendam pada seseorang. Mesti ada seorang dua yang kita dendam. Mesti ada seorang dua yang kita tak puas hati, yang kita suka mengata pasal dia. Start pada malam ni, kita kena bersihkan hati. Jangan ada dendam, jangan ada benci, jangan ada rasa tak seronok pada siapa-siapa pun. Kena anggap semua tu adalah saudara-saudara Islam kita yang ada kalimah la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah, dan kita nak masuk ke dalam syurga bersama-sama. Jadi kita minta ampun untuk pihak dia. Kita maafkan semua kesalahan yang dibuat pada kita, walaupun kita rasa tak boleh dimaafkan. Tapi ustaz saya pesan, ustaz saya kata, kalau ada orang buat jahat kat kita dan kita rasa susah nak maafkan, kita paksa diri untuk maafkan. Dan nanti di akhirat nanti kita boleh cakap dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa aku, sebab dulu dekat dunia ada orang buat jahat kat aku dan aku rasa tak mau maafkan dia, tapi aku tetap maafkan dia juga semata-mata mengharapkan keampunan daripadamu. Ustaz kami pesan, ustaz kami kata, bila Allah Ta'ala tengok hamba dia ni memaafkan hamba yang lain, maka Allah Ta'ala pun akan ampunkan semua dosa-dosa dia. Kerana Allah tidak mahu hamba dia tu lebih pemaaf daripada dia. Pasal Allah Ta'ala dah istihadah diri dia Al-Ghafur. Dia adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tiba-tiba hamba dia tu maafkan sahabat dia, Allah tak maafkan dia. Jadi hamba dia tu serupa macam lebih pemaaf daripada Allah. Jadi Allah tidak akan biarkan ada yang lebih pemaaf daripada dia. Jadi sesiapa yang suka memaafkan orang lain, maka balasan bagi dia ialah Allah akan maafkan semua kesalahan dia. Allah, ustaz kami kata Allah Ta'ala malu. Malu kalau ada yang lebih pemaaf daripada dia. Yang ada yang lebih pemaaf daripada dia. Jadi Allah tak akan biarkan ada siapa-siapa pun lebih pemaaf daripada dia, kerana dialah Al-Ghafur. Dialah yang paling pemaaf sekali. Afu kan, afu tu maaf. Maaf tu maksud dia ni lah, minta maaf lah, yang akan memaafkan. Jadi Allah Ta'ala itu adalah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Jadi kita maafkan orang, Allah Ta'ala pun akan maafkan kita. Baik. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada satu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di dalam liang lahat. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang mahu bersamamu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah di kala itu kecuali hanya usahamu. Dan jangan engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Jangan tidur awal. Sibukkan diri dengan amalan-amalan soleh, tetapi kalau jaganya itu akan menambahkan kerosakan agama padanya, maka lebih utama dia tidur awal, supaya selamat dia daripada melakukan kerosakan kepada agama dia. Ni kalau pukul 12 lagi ada cerita syok ni kan, akan merosakkan agama dia. Jadi lebih baik dia tidur. Kalau dia tidur lagi dia lupa, tak tengok pun tak apa. Contohlah kan. Engkau akan tinggal di sana bersendirian kan? Hanya amalmu sahaja yang akan bersamamu. Disebutkan dalam hadis, siapa yang baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah pada setiap malam, Allah Ta'ala akan datangkan pahala bacaan tersebut ke dalam kubur kita. Dan dia akan menemani kita, duduk dengan kita, bersembang dengan kita, sampailah hari kita dibangkitkan. Surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Dua surah ini, siapa yang baca tidak akan terkena azab kubur. Akan ada peneman di dalam kubur. Kalau malaikat Munkar Nakir datang nak bertanya kepada dia, dua surah ni akan suruh tanya dia dulu sebelum tanya kawan kami ni. Kan? Hang nak tanya apa kat dia, tanya kami dulu. Kami tolong jawab. Jadi surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, dua surah ini akan jadi wakil kepada kita untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan bila mana depa ni duk jaga kita, malaikat mai kat kaki nak bagi siksaan pada kaki, dua surah tu akan menghalang. Jadi malaikat kata tidak ada tempat untuk kami mengazabnya di bahagian kaki. Mai kot kepala pula, dua surah tu pi pula kot kepala. Malaikat kata tidak ada tempat untuk kami siksanya di bahagian kepala. Mai kot tangan kanan pula sama juga. Mai kot tangan belah kiri pula sama juga. Mai kot depan sama, mai kot belakang pun sama. Jadi dua surah ini akan memelihara dia kiri kanan depan belakang. Bukan surah Al-Quran tu, pahala tu. Bukan surah tu, dia adalah kalam Allah. Dia adalah kalam Allah, dia bukan makhluk.
Dia bukan makhluk yang akan duduk di dalam setiap kubur-kubur manusia, tak. Yang akan duduk dalam setiap kubur manusia tu ialah pahala-pahala kita. Dalam hadis ada disebutkan bentuk mereka seperti burung, seperti burung yang berwarna hijau. Dan ada dalam riwayat yang lain kata akan datang seperti satu orang yang cantik yang akan menemani kita, berpakaian serba putih dan bersih, akan duduk dan menemani kita di dalam kubur tersebut. Jadi kita duduk dalam kubur ni tak ada siapa nak teman kita nah. Dan Nabi dah bagi tahu dah, siapa yang rajin baca surah Al-Mulk sajadah tiap-tiap malam, maka dia akan ditemani di dalam kubur dan tidak akan dikenakan siksaan kubur kepadanya. Kubur ni satu benda yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jadi untuk persediaan menghadapi azab kubur, Nabi SAW dah pun bagi remedies ataupun ubat-ubatnya kepada kita. Jadi tinggal kita saja nak beramal dengannya ataupun tidak. Kalau surah Waqiah kita baca tiap-tiap malam, itu adalah untuk kita punya rezeki. Dalam hadis ada disebutkan siapa yang baca surah Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, kan? Laisa liwaqa'atiha kadhibah, kan? Itu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah itu disebutkan dalam hadis, sesiapa yang membacanya tiap-tiap malam, Allah tidak akan menjadikan keluarganya itu miskin selama-lamanya. Jadi bukan kita bagi radio baca nah. Bukan kita bagi telefon kita baca, kita yang baca. Jadi malam ni dia ada dua amalan yang mana kalau kita buat selamat dunia dan akhirat. Dua dia tadi itulah. Surah Al-Mulk sajadah untuk akhirat kita, untuk kubur kita. Surah Waqiah untuk rezeki kita di atas muka bumi ni. Jadi kalau amai 3 surah tu tiap-tiap malam, selesai masalah kita di dunia dan akhirat. Baik. Selamat bagi agama dah sudah. Janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadailah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Umur kita 60. Dan katalah Allah tetapkan kita umur 60, kita tidur satu hari 8 jam. Satu hari 8 jam bersamaan 1/3 noh. 1/3. 8, 16, 24 kan, 1/3 daripada satu hari kita. Dan kalau 60 tahun kita hidup, 1/3 daripada 60 tahun ialah 20 tahun. Jadi 40 tahun yang kita jaga beribadat dan bermuamalat dengan orang ramai. 20 tahun lagi kita tidur saja. Jadi kita telah mensia-siakan 1/3 daripada kehidupan kita. Jadi Imam Ghazali pesan, sikitkan tidur supaya kita dapat banyakkan amal. Tapi kalau kita ni jenis banyak maksiat, maka lebih utama kita tidur. Lebih baik kita tidur dan tak buat apa-apa daripada kita jaga tapi lebih banyak maksiatnya. Jadi kalau jenis orang yang malas beramal dan suka bermaksiat, tidur lebih baik bagi dia. Tapi kalau orang yang suka beramal dan suka beribadah, maka sikit tidur itu lebih baik baginya. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan miswak. Miswak kayu sugi. Dan hendaklah engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Dan berazamlah ketika hendak tidur itu, engkau bangkit di tengah malam atau sekurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu. Fakir tu apa? Miskin tu apa? Miskin ni ada tapi tak cukup. Kalau fakir ni apa pun tak ada dan dia tidak boleh mengusahakan sesuatu. Jadi kita di sisi Allah Ta'ala bukan miskin. Kita di sisi Allah Ta'ala kita ni fakir. Apa pun tak ada. Nak tengok fakir tak fakir, tunggu bila kita mati. Apa pun tak ada. Bank ke, apa ke, duit ke, remah apa semua tak ada. Duduk dalam kubur tu ada kain kapan, tu pun untuk menutup aurat ya. Kalau tak wajib tutup aurat atau silap-silap, telanjang macam tu saja akan dikuburkan. Akan bertemu Allah dalam keadaan fakir, apa pun tak ada. Itu keadaan hakikat insan. Bukan miskin, miskin ada juga. Macam kalau orang bukan Islam, macam orang Cina, depa bila depa mati kan, depa akan buih sekali dengan duit lah, apalah, hak kaya sikit dengan Mercedes pun depa akan buih kan. Tapi itu semua akan mereput dalam tanah aja, tak akan memberi bantuan apa-apa kepada mereka. Tapi itu depa punya akidah, kan? Kita apa akidah kita? Apa kita nak buat bekal kepada akhirat? Inilah benda-benda inilah amalan-amalan yang kita buat sebelum kita tidur, amalan di waktu pagi, amalan di waktu petang dan sebagainya. Baik.
Jadi bila kita nak tidur, kena ada niat untuk bangun sepertiga malam. Niat untuk bangun tahajud. Bangunlah pukul 3, pukul 4, buat 2 rakaat, sambung tidur balik. Ataupun kita bangun sejam ataupun setengah jam awal sebelum subuh. Bangun, mandi, ambil semayang, buat 2 rakaat, tunggu azan. Azan, kita keluar pergi semayang. Buat tahajud ni adalah perbendaraan yang sangat besar. Sangat besar. Kalau kita buat, kita untung. Tak buat, kita rugi. Dia akan menjadi cahaya di dalam kubur kita. Kubur ni gelap. Bila kita tutup punya kubur tu, gelap gelita, apa pun tak nampak. Tengok tangan sendiri tak nampak, tengok kaki tak nampak, apa pun tak nampak. Sebab dalam hadis dah bagi tahu dah, bila kita masuk dalam kubur, ditutup dia tanah tu, semua orang pakat-pakat balik rumah, masa tu akan dimasukkan balik roh kita dalam tubuh kita. Dan kita akan sedar. Sahabat pernah Sayyidina Umar pernah tanya kepada Nabi, macam mana keadaan kita selepas mati? Adakah kita sedar macam sekarang ni? Macam sekarang ni kita sedar kan? Sedar, kita boleh gerak tangan, boleh kelip-kelip mata, boleh sembang, boleh berfikir dengan waras. Ataupun bila kita mati ni, dia macam kita tidur tu. Macam kita tidur dan kita mimpi. Bila kita mimpi kan dia macam blur-blur sikit kan? Dia tak apa nak clear sangat. Saat macam ni, saat gambar macam ni, mai gambaran macam ni, mai gambaran macam tu, mai. Dia tak berapa nak real. Mana satu ni? Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bagi tahu, kamu akan sedar, lebih sedar daripada saat ini. Sedar macam kita sedar sekarang, tapi lebih sedar lagi daripada saat ini. Jadi bayangkan ketakutan yang amat sangat bila kita masuk dalam kubur, dikambui gelap gelita, dimasukkan balik roh kita masa tu terjaga gelap gelita. Masa tu dia punya jantung macam nak keluar tu kan. Punya takut, dalam keadaan takut, berdegup kencang ni, dah mati ni. Apa nak buat ni? Apa yang kita bawa? Apa yang kita ada? Dan benda ni kita kena ingat tiap-tiap hari, sebab Nabi SAW bagi tahu orang yang ingat mati dia akan sedikit dia punya ketawanya dan akan banyak menangisnya. Orang yang ingat mati akan terhapuslah kecintaan dia kepada dunia. Lah ni kita cinta pada dunia, angan-angan kita tinggi, walaupun umur kita pun dah 6 series, 7 series pun masih lagi bercita-cita, berangan-angan tinggi dalam dunia. Dan hanya ingat mati sahaja dapat menyembuhkan penyakit cinta dunia tu dalam hati kita. Bila kita, kalau ikut dalam hadis, Nabi SAW suruh mula fikir pasal mati ni bermula umur 40 tahun. Bermula umur 40 tahun, ketika itu hari-hari kena ingat tentang kematian. Dan bersedialah untuk menghadapi kematian. Bila kita duduk dalam keadaan sedar macam tu, apa pun tak nampak, gelap gelita. Dan dalam hadis bagi tahu, kalau kamu nak terang kubur kamu saat itu, maka lazimkanlah solat tahajud. Solat tahajud di waktu malam, di saat semua orang sedang tidur, di saat gelap gelita di luar sana dengan kegelapan malam. Di saat itu kita bangun dan sembahyang 2 rakaat saja. 2 rakaat cukuplah, tak payah buat banyak-banyak lah. 2 rakaat. Yang penting hari-hari. Yang penting istiqamah. Kalau kita buat 12 rakaat tapi kita buat sekali saja seumur hidup, yang tu dia tak jadi amalan. Yang tu dia jadi satu perbuatan saja. Biasalah buat kan, pernahlah buat. Tapi kalau dia buat tiap-tiap malam 2 ataupun seminggu tu sekurang-kurangnya 3 kali 4 kali dia bangun pada waktu malam dan sembahyang 2 rakaat, Nabi SAW menjanjikan cahaya yang akan menerangi kuburnya ketika tidak ada satu cahaya pun akan masuk ke dalam kuburnya. Jadi ni semua untuk kita punya kubur juga nah. Sebelum engkau tidur ni sudah okey, doakan okey. Dan baca olehmu ketika hendak tidur. Ni doa. Doa ni panjang. Saya bacalah noh. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'ahu. Ini ada dalam hadis ni. Faghfir li dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut. Wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarri wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'
wa anta batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma aiqidhni fi ahabba sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbal a'mali ilaika hatta tuqarrabani ilaika zulfa wa tub'adani an sakhatika bu'da. As'aluka fatu'tiyani wastaghfiru laka wastaghfiruka fataghfir li wa ud'uka fatastajib li. Panjang doa dia ni, tapi bila diringkaskan Allahumma bismika ahya wa amut, tu ya kita dok baca tu kan. Itu adalah Allahumma bismika ahya wa amut adalah sebahagian saja daripada doa yang panjang ni. Itu doa tidur yang penuh nah. Itu doa tidur yang penuh. Tapi kalau rasa macam panjang sangat, ustaz kami biasa bagi ijazah, dia ringkaskan sikit je. Dia baca mula-mula ni je. Dia baca bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu waghfir li dhanbi Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadaka Allahumma bismika ahya wa amut. Sampai dekat tu aja. Jadi peringkat yang pertama tu sahaja yang dibaca jika kita nak baca yang ringkas. Tapi kalau kita rasa nak baca yang panjang, kita bacalah yang panjang. Mudah-mudahan dengan doa sebelum tidur ni Allah Ta'ala akan merahmati kita dan gembira dan memberi perhatian kepada kita. Setelah itu, habis baca doa tadi itu, hendaklah engkau membaca ayat kursi. Kemudian sambung terus kepada amanar Rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah dan surah Ikhlas, surah Falaq, surah An-Nas. Kemudian surah Al-Mulk, dan berusahalah engkau supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik rohnya ke atas arash dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai ia bangun dari tidur. Jadi siapa baca ayat kursi, kemudian sambung amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim minun sampai habis kan? Sampai habis surah Al-Baqarah. Lepas tu baca pula qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan surah Al-Mulk. Maka roh dia akan naik ke atas arash dan dia akan ditulis sebagai orang yang beribadah sepanjang-panjang malam sampai dia bangun daripada tidur dia. Jadi kalau kita ni tak dapat nak bangun tahajud, kita baca surah-surah ni sebelum tidur pun Allah Ta'ala akan tulis kita sebagai ahli ibadah yang tidur di waktu malam dalam keadaan membaca surah-surah ni, dikira sebagai ahli ibadah sepanjang malam sampai dia bangun tidur. Baik. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini dan kekalkanlah olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan sehingga sampai ke akhir hayatmu. Apabila engkau merasa susah untuk mentertibkan amalan-amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang sakit menelan ubat yang pahit. Bila kita sakit, doktor akan bagi kita ubat dan kita kena ikut tertib-tertib dia. Kalau tak ikut tertib, bagilah ubat macam mana pun, dia tetap tidak akan dapat, apa orang kata, dapat kesembuhan lah. Bila doktor kata makan ni sebiji, kita pergi makan separuh ataupun kita makan 2 biji, 3 biji. Dia tak ni. Bila kata sebelum makan, kita makan selepas makan. Dia ada tertib-tertib dia. Jadi kalau orang tu nak sembuh, dia akan ikut tertib dia. Begitulah Imam Al-Ghazali pesan, kalau kita rasa tertib-tertib nak tidur, bangun daripada tidur, lepas tu kita adab-adab dalam masjid, ada adab dalam majlis, ada adab nak tidur apa semua ni. Kalau kita rasa susah, maka kita bersabarlah seperti sabarnya orang sakit yang mengikut tertib doktor untuk menelan ubatnya yang pahit kerana mengharapkan kesembuhan. Jadi kita pun bersabarlah mengikut tertib dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan mengharapkan syafaat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu walaupun engkau terpaksa hidup di dalam keadaan susah selama 100 tahun. Maka itu adalah masa yang singkat bila dibanding dengan kehidupanmu yang kekal abadi di akhirat. Kita duk rasa kita hidup 60 tahun. Takkanlah tiap-tiap malam nak kena buat semua ni, susah sangat kan? Imam Ghazali kata, kenangkanlah umurmu 60 tahun, 70 tahun saja. Kalaulah hidup sampai 100 tahun pun, itu masih sedikit sangat jika nak dibandingkan masa yang kita akan tempuh selepas kita mati. Kalau kita pergi ziarah ke kubur-kubur lama tuan-tuan, kita akan tengok kan, dia lahir tahun 1860 lebih. Lah ni dah 2021.
Dia mati katalah 19 lebih kan. Dia hidup dalam 70 tahun, 80 tahun. Bila kita jumpa kubur lama tu, lah ni dah 2021, kubur tu dah 200 tahun contohlah. Kan? Dia hidup cuma 70 tahun tapi dia duduk dalam kubur tu dah 200 tahun. Itu belum lagi orang yang sebelum tu dah duduk dalam kubur 600 tahun dah. Ada yang duduk dalam kubur 700 tahun, ada yang duduk kubur 1000 tahun pun ada dah. Nabi SAW dan para sahabat 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Duduk dalam kubur 1400 tahun dah. Kita ni hidup di atas muka bumi ni 40-50 tahun dan kita rasa susah nak mengamalkan agama. Pesan guru kami, amal agama ni tak susah sampai mati saja dia kata. Jadi kalau esok mati, amal agama sampai esok je lah. Kan? Kalau lusa mati, amal agama ni sampai lusa je lah. Jadi amal agama ni tak susah. Sebab hanya perlu amal agama ni sampai mati saja. Mati ni satnya. Walaupun hidup 100 tahun, sat saja. Nak dibandingkan dengan duduk dalam kubur 600 tahun. Nak dibandingkan duduk dalam kubur 700 tahun. Bila tu? Wallahualam. Tapi kita akan menghadapi dalam kubur tersebut. Kalau kita tak ada lampu dalam kubur, tak ada peneman, dah tak boleh balik lah. Tak boleh balik lah, patah balik lah. Nak patah balik tak boleh lah. Allah Ta'ala pun dah merakamkan kepada kita rintihan orang-orang yang merayu-rayu. Kan? Farji'na na'mal solihan. Kembalikanlah kami ke atas muka bumi, kami nak beramal soleh. Kan? Dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu itu dialog daripada orang-orang yang ketika di dunia dulu dia tak mau beramal. Bila dia mati, dia dah nampak, dia rasa rugi dan dia merayu pada Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi. Farji'na, kembalikanlah kami. Na'mal solihan. Nescaya kami akan buat amalan soleh. Kan? Apa penyesalan orang mati? Penyesalan orang mati dia menyesal ke kalau dia tak berjaya mendapat pangkat tinggi? Adakah dia menyesal kalau dia tak berjaya menjawat sesuatu jawatan? Adakah dia rasa menyesal kalau dia tak berjaya menyimpan 10 juta dalam akaun dia? Semua tu tak menjadi satu penyesalan pun bagi dia. Tapi yang dia menyesal, amal dia sikit. Sebab tu bila dia minta pada Allah, kami nak kembali ke dunia, nak buat apa? Nak beramal soleh. Tak ada pun kami nak nak kembali di dunia ni sebab ada lagi ni bisnes tak settle lagi ni. Ada lagi tu anak cucu apa semua duk sekolah lagi. Tak ada satu pun sebut pasal benda tu. Dalam Quran hanya sebut na'mal solihan. Kami nak beramal soleh saja. Jadi penyesalan tu sahaja satu-satunya penyesalan yang kita akan hadapi bila kita mati. Tak menyesal ni anak kita tinggal ke, tak beli takaful ke. Kan ada orang menyesal lah tak beli takaful, habis dah mati apa anak tak dapat apa, menyesal lah kamu. Dah, itu semua bukan penyesalan. Penyesalan yang sebenar tidak beramal soleh. Sebab tu semua yang minta daripada Allah Ta'ala untuk kembali ke atas muka bumi sebab mereka nak beramal soleh. Janganlah engkau panjang angan-anganmu, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Bila kita panjang angan-angan nak buat ibadat jadi malas. Nabi SAW pesan kat kita, beribadahlah kamu seperti kamu akan mati esok. Beribadat kamu seperti kamu akan mati esok. Bekerjalah kamu seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi bila kita buat kerja sungguh-sungguh. Tapi bila kita ibadah, kita buat ibadah sungguh-sungguh. Jangan kita ibadah sungguh-sungguh sampai kita meninggalkan dunia. Dan jangan kita berusaha atas dunia sungguh-sungguh sampai kita meninggalkan agama. Nabi SAW datang kepada kita dan ajarkan kita keseimbangan dunia dan akhirat. Tapi masalahnya, hidup kita ni tak pernah seimbang. Tak pernah seimbang. Kita bagi masa untuk agama setengah jam, ataupun 5 minit, ataupun 10 minit. Bila kita gabungkan, satu hari kita bagi masa untuk agama sejam ke 2 jam saja. Kita ada 24 jam. 2 jam untuk agama. Baki 22 jam untuk dunia. Dan kita kata saya sudah seimbang dunia dan akhirat. Itu penipu. Itu adalah penipuan. Bila jumpa Allah Ta'ala, Allah kata sebiji kat kita, kamu penipu. Kamu bagi masa untuk agama 2 jam saja satu hari. Lagi 22 jam lagi, pergi buat benda lain. Buat benda-benda dunia. Ligan dunia ni, ligan dunia tu. Jadi hidup kita tak pernah balance pun. Hidup kita tak pernah seimbang pun. Jadi sebab itulah kita perlu kepada adab-adab ni. Sebab adab-adab ni lah yang akan menjadikan kehidupan kita sebagai ibadah. Kan? Sebelum tidur tu hal dunia. Tapi bila kita tidur dengan adab yang diajarkan Nabi, dia jadi ibadat. Kerja cari duit itu dunia. Tapi kalau kita kerja cari duit dengan adab yang diajarkan oleh Nabi, maka kerja tu jadi ibadah. Kita meniaga tu benda dunia. Tapi kalau kita meniaga mengikut adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah ibadah.
Meniaga cara Nabi ni ramai orang tak tahu. Dan tak tahu nak mengaji di mana. Kan? Banyak benda-benda yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan muamalat yang tidak dapat kita amalkan. Akhirnya diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita tengok supermarket orang Yahudi, mereka banyak mengamalkan sunnah Nabi. Bila mereka buat apa money back guarantee, ada kalau kita ni ada nak apa, kita beli barang dan kita tak jadi nak beli, kita boleh pulangkan dan mereka akan bagi balik duit kat kita. Yang penting ada resitnya. Kan, tak jadi beli. Bukan barang tu dah rosak ke apa ke, terlebih. Kan, kita pergi dekat kaunter, kita cakap saya ni tersilap ambil ni. Tak apa, pergi dekat kaunter apa yang pertanyaan tu kan, pergi kat situ, dia akan ambil balik, dia bagi duit kat kita. Yang itu diajar dalam hadis. Ya? Diajar dalam hadis namanya khiyar. Namanya khiyar, iaitu pilihan. Bila kita dah beli barang, akad sudah termeterai, sudah jual, sudah beli, dan tiba-tiba kita rasa nak kembalikan, Nabi SAW menjanjikan syurga, menjanjikan pahala yang besar bagi sesiapa yang menjual barang, lepas tu orang tu mengembalikan tanpa aib. Saja tak jadi nak beli ya, bagi balik. Kita tak, peniaga tak wajib terima. Tapi kalau dia terima, Nabi menjanjikan pahala yang besar. Dan Yahudi yang amai dulu. Kalau kita orang Islam beli barang, hang dah bayar dah, tak boleh lah bagi balik. Kan? Tapi yang duk amai sunnah-sunnah Nabi ni adalah orang-orang bukan Islam. Bila mereka buat kajian kan, mereka nampak benda ni adalah benda yang baik untuk perniagaan mereka. Jadi tak pelik lah kalau rezeki mereka dilimpah-limpahkan dengan banyak. Pasal mereka meniaga ikut sunnah, kita meniaga tak ikut sunnah. Dan kita pun tak tahu apa yang sunnah, apa yang tak sunnah. Nak bang dulu kan? Terus. Bang dulu. Terus. Ikut pengerusi. Terus. Bang dulu. Nak bangun nak bang. Terus Lagi sikit je ni, satu muka surat lagi. Jangan panjang angan-angan dan berkatalah kamu dalam hatimu. Imam Ghazali kata pujuklah hatimu. Cakap apa? Bersabarlah engkau. Hari ini mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dan bersabarlah malam ini. Mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu. Dan dalam keadaan yang tertentu. Ataupun pada umur yang tertentu. Kematian pasti akan datang. Oleh itu bersiap-siaplah untuk menghadapinya. Adalah satu kepastian pula. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya tinggal 1 nafas sahaja lagi. Ini Imam Ghazali suruh pesan pada diri kita. Begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, bahawa bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, kita sendiri yang takdirkan macam tu. Kita kata lambat lagi, lama lagi nak mati ni. Kan? Engkau sendiri yang takdirkan waktu itu, lalu engkau mahu menyuruh dirimu membuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu. Dan pasti dia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Jadi kena duk rasa esok nak mati, esok nak mati, esok nak mati. Dia kena rasa macam tu. Kalau tak, badan kita tidak mau kepada ketaatan. Maka paksalah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Jadi Imam Ghazali ni level dia level wali-wali Allah. Dan dia sendiri kata kena paksa untuk mengerjakan ketaatan. Kalau kita tak paksa, dia takkan boleh jalan. Kita nak tunggu bilalah kita ni nak seronok kepada ibadah. Tunggu punya tunggu, dia takkan mai keseronokan pada ibadah. Kecuali kitalah yang kena korban. Kitalah yang kena korbankan waktu rehat kita, waktu seronok-seronok kita, waktu kita tengah duk bersama dengan keluarga dan sebagainya. Ada waktu tertentu kita korbankan dan kita menjalankan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah. Kena korban dan kena paksa. Barulah dia akan mai, barulah hati ni akan bersih. Sebab hati kita ni dia sama macam kereta kita juga. Lama pakai, lama-lama dia penuh dengan habuk, penuh dengan kotor. Kalau kita duk harap hujan saja duk mai, dia tetap akan kotor juga. Dia kena ada yang tonyoh, sentai sampai keluar dia punya kotoran dan daki-daki dia. Macam tu juga hati kita. Kalau kita duk harap tak apalah, mai di masjid ni banyak ni rahmat turun ni, hati ni akan bersih lah.
Dah, yang tu umpama hujan yang menghujani kereta kita, walaupun nampak macam bersih, esok pagi tan kering tengok dia kotor balik, berdebu balik. Sebab tak ada yang tonyoh. Jadi kalau kita nak hati kita bersih, Imam Ghazali pesan kita kena paksa dan paksa. Sampailah hati kita ni akan tunduk pada kita. Pasal tu kena buat tertib, kena buat tertib. Pagi buat apa, lepas subuh buat apa, nanti malam buat apa, kan? Macam tu, buat tertib. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tiada kesudahannya, dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, wa inda subah yuhmadul qaumu as-sura, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada malamnya. Di waktu pagi akan dipuji mereka yang berjaya berjalan di waktu malam. Makna kata kalau kita malam tu kita buat ibadah pada Allah Ta'ala, bangun qiyamul dan sebagainya, pagi tu seluruh alam akan memuji kita, akan membangga-banggakan kita. Baik, sikit lagi nak habis. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini menjadi satu kenyataan seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Makna dia, tak lama lagi kamu akan mengetahui apa yang diberitakan kepadamu itu adalah benar. Tak lama lagi kamu akan ketahui. Tak lama kita hidup 100 setengah tahun pun tak lama. Kerana di sisi Allah Ta'ala lama tu adalah hari akhirat. Satu hari akhirat tu umpama 1000 tahun. Hak tu baru lama. Dan kalau dia duduk 2 hari di akhirat, 2000 tahun. Kalau dia duduk 3 hari di akhirat, 3000 tahun. Yang tu baru betul lama. Kalau kita 60 tahun, 70 tahun tu tak lama. Jadi Allah selalu menggunakan tak lama lagi. Kerana Allah menisbahkan hari itu pada hari akhirat. Bukan pada hari dunia. Pada hari dunia 100 tahun, 150 tahun, 500 tahun itu adalah jumlah tahun ataupun waktu yang sangat sedikit. Sikit sangat. Sebab tu Allah mengatakan kepada semua orang, tak lama lagi kamu akan mengetahui apa yang dikhabarkan kepada kamu itu adalah benar. Setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu, maka kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang puasa, adabnya sembahyang jemaah serta adab-adab sembahyang berjemaah. Habislah bab tidur. Lepas ni kita akan masuk bab adab-adab mengerjakan solat. Muka surat 86. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita selesaikan adab tidur pada malam ini seperti yang telah diajarkan oleh wali-wali Allah, ulama-ulama. Jadi antara yang diajarkan kepada kami sebelum tidur, macam yang tadi kita baca, mula-mula sekali kita ambil ayat semayang. Ambil ayat semayang, bagi suci apa semua. Lepas tu kita hamparkan tempat tidur kita. Hamparkan tempat tidur bermakna setiap kali kita bangun tidur, kita kena lipat balik. Sebab itulah Nabi SAW suruh hamparkan tempat tidur. Sebab tiap-tiap pagi kita akan lipat balik. Sebab itulah tiap-tiap malam kita kena hamparkan. Kalau kita tak hamparkan, bermakna kita tak lipatlah tempat tidur kita. Jadi termasuk adab tidur Nabi ialah lepas bangun tidur, lipat balik. Lipat balik tempat tidur kita. Kemas elok-elok bagi cantik. Malam nanti baru kita hamparkan balik. Baik. Yang diajarkan yang tidak disebut dalam kitab ini, tapi diajarkan dalam hadis, ketika kita menghamparkan tempat tidur kita, kita tengok mana kepala, mana kaki. Kalau kita tidur kepala kita kat sini, kaki kita kat sini, kain yang kita nak hamparkan ataupun ada selimut yang kita nak hamparkan tu, kita sapu di atas kita punya katil tu. Sapu, pukul. Daripada bahagian kepala ke bahagian kaki. Sapu. Macam ada habuk. Macam ada daun kering apa di atas katil kita sapu. Ini yang diajarkan dalam hadis, dan setiap kali kita sapu, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Sebanyak 3 kali. La haula wala quwwata illa billah. Baca 2 kali la haula wala quwwata illa billah. Baca kali yang ketiga la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan para ulama bagi tahu kenapa kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk sapu benda tu, sapu di atas tempat tidur kita. Antaranya, sekiranya ada penyakit yang Allah Ta'ala turunkan pada waktu itu, maka kita ni akan sapu penyakit itu keluar daripada tempat tidur kita. Dan sekiranya ada sihir yang dihantar kepada kita, sama ada daripada manusia ataupun daripada jin tu sendiri yang saja nak sihir orang, maka bila kita sapu yang tu, sihir tu akan terhapus. Dia adalah penawar kepada sihir. Dan yang ketiga, ulama bagi tahu sekiranya ada jin yang tumpang tidur di atas tilam kita,
Dan bila kita sapu dan baca la haula wala quwata illa billah, jin tu akan bangun dan berpindah ke tempat lain. Nah, jadi sunnah bagi kita untuk mengambil kain pelikat ke, selimut ke, cadar ke, sapu daripada kepala ke kaki, baca la haula wala quwata illa billah. Baca lagi la haula wala quwata illa billah 3 kali. Lepas tu barulah kita betulkan tempat tidur kita, letak selimut, letak bantai apa semua, barulah kita duduk di atas katil. Bila kita duduk pula, kita angkat tangan dan baca surah 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dalam hadis ni riwayat Aisyah radhiyallahu anha, sebab Aisyah ni dia isteri Nabi, hari-hari tidur dengan Nabi. Jadi Aisyah nampak Nabi buat macam tu dan Aisyah melaporkan kepada kita. Dia melaporkan Nabi akan duduk dan Nabi akan baca 3 kul tadi tu dan akan tiup. Dan selepas habis tiup, ada sedikit isyarat anfus, isyarat puh. Dia macam isyarat ludah tapi tak keluar ayat liak lah. Dia macam tu, dia sedikit hembusan yang kuat macam tu. Kemudian sapu ke muka dan kepala kita, di seluruh badan kita, seluruh badan. Dia ada 2 riwayat ni. Satu riwayat dia sapu sampai mana tangan boleh sampai. Kalau tangan boleh sampai dekat paha, sapu sampai dekat paha saja. Dalam riwayat yang lain yang ulama ajarkan ialah dia akan bengkokkan kaki dia tu, dia akan sapu satu badan dia sampai ke tapak kaki, dekat paha, betih semua dia sapu. Dia sapu habis semua, kat belakang, dekat kemaluan semua dia sapu. Dan dia buat amalan tersebut 3 kali. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sapu. Buat lagi 2 kali, sapu. Buat lagi 3 kali, sapu. Kalau tak larat, buat 1 kali pun jadilah. Kemudian baca doa tidur tadi dah kita dah baca dah yang tu. Dan ketika kita mimpi, bila kita mimpi pada waktu malam, kalau kita mimpi yang baik-baik, kita ucap alhamdulillah, kita bangun, kita ambil ayat semayang, buat semayang hajat supaya Allah tunaikan mimpi tersebut. Kita mimpilah dapat masuk syurga ke, mimpi dapat apa keberuntungan yang besar ke, kita mimpi macam tu, bangun dan kita doa pada Allah Ta'ala ataupun kita sembahyang hajat, kita minta Allah tunaikanlah mimpi tersebut. Dan kalau kita mimpi buruk, yang pertama sekali bila kita bangun, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kita buat isyarat ludah sebelah kiri kita. Buat isyarat ludah di sebelah kiri kita. Sebab syaitan ni bila kita tidur dia akan duduk sebelah kiri kita. Dan dia akan main dengan kita punya akal. Dia akan masuk dalam mimpi kita dan memberikan gambaran-gambaran yang jahat. Jadi syaitan ada di belah kiri kita, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ludah kat dia. Kita bagi isyarat ludah kat dia dan dia akan lari. Dan sekiranya masih lagi mimpi yang buruk lepas kita sambung tidur lagi, maka ulama kata kita kena pindah tempat tidur yang lain. Sebab kemungkinan tempat tidur di situ terlampau banyak setan yang berkumpul di situ, jadi kita pindah tempat lain. Supaya tak ganggu tempat dia. Dia marah kot tidur kat tempat dia. Dia duduk berkampung kat situ ke, dia pun ada buat majlis apa ke malam tu kan. Kita duduk pergi kacau pil lena pula tengah-tengah majlis dia kan. Dia duduk kacau kita sampai ke subuh. Jadi kita pindah tempat lain, insya-Allah tidak akan lagi diganggu. Dan bila kita bangun daripada tidur, baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tu doa bangun tidur. Dan dalam hadis ada menyebutkan tangan kamu ni, bila kamu bangun tidur, jangan pegang apa-apa. Jangan pegang anak, jangan pegang muka, jangan pegang tangan, jangan pegang apa-apa. Bangun, pi basuh tangan dulu. Yang ni yang disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis, pi basuh tangan dulu. Kemudian ambil air, masukkan dalam hidung. Sedut dan hembus sebanyak 3 kali. Basuh tangan, dalam hadis bagi tahu sebab bila kita tidur, kita tak tahu apa yang berlaku pada tangan kita. Kemungkinan kita memegang sesuatu yang kotor dan kemungkinan diturunkan wabak ke tangan kita. Kita pula pergi sapu muka. Kita pula pergi sapu muka, pegang sana, pegang sini. Jadi mula-mula sekali pergi basuh dulu tangan. Niat untuk amal sunnah, insya-Allah segala kekotoran dan segala wabak akan hilang daripada tangan kita. Dan pasal apa kita basuh hidung? Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, ketika kita tidur, setan dia suka masuk dalam lubang hidung kita dan dia akan berparti dalam tu. Dia ajak kawan-kawan dia duduk dalam hidung kita. Dan kalau kita bangun, kita masuk air, hembuskan, niat untuk amal sunnah, setan-setan itu semua akan keluar daripada hidung kita dan badan kita akan rasa cerdas dan cergas pada hari itu kerana tidak ada yang menumpang pada badan kita.
Bila kita tak buat semua ni, dia bangun rasa sakit sana, lengah sini, rasa malas nak bangun subuh, malas lah nak buat ni, nak buat itu. Rasa malas tu sebab ada banyak syaitan yang sedang menumpang di atas badan dia. Yang itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan-amalan tersebut bila kita buat, insya-Allah syaitan itu semua akan keluar dan badan kita akan rasa lebih bertenaga dan lebih cergas. Jadi selesailah pada malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita. Dan berkaitan dengan apa pondok tu yang saya bagi tahu tadi, Cikgu Zizan bagi tahu tadi, yang tu ialah hasil daripada perbincangan di tempat-tempat kuliah yang saya pergi lah, di Taman Ilmu, di Bukit Pancok kan, di Taman Sepadan sekali. Dan bila saya balik bulan 10 hari tu, jemaah-jemaah ni minta lah kalau boleh saya tak pergi mana-mana dah, duduk di sini saja dan buat satu pusat pengajian. Jadi bila saya tengok, okeylah tempat ni baguslah kan. Di tempat sendiri, anak tempatan, tempat kita pun belum ada pondok kan. Jadi kami pun buat satu jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh mamu kita, Mamu Haji Maknok. Kedai muah kita mana dia tu? Tak main ni. Tak main. Biasa dia main duduk atas kursi tu. Tokey kedai muah sana. Dia pengerusi kepada jawatan kuasa kami. Abang Din kita selaku setiausaha dan saya sendiri dilantik sebagai mudir untuk menjayakan program pondok pengajian inilah. Dan kami duk carilah kawasan-kawasan yang sesuai, dan kami jumpa satu tanah dekat Sungai Kecil Liang. Sebab di sana memang duk ada rumah adik saya, ada buat rumah homestay di sana. Saya memang duduk sana lah ni, saya tak duduk sini dah. Saya duduk di Sungai Kecil lah ni. Memang duduk di situ, rumah pun di situ, menyewa lah di situ. Jadi kami pun cari tanah sekitar situ dan alhamdulillah jumpa satu bidang tanah lebih kurang 6 ekar. Dan baru-baru ni kami dah deposit duit kat dia 40,000 dan dia telah menyerahkan hak untuk menggunakan tanah tersebut. Dan tuan tanah ni alhamdulillah lah orang yang baik-baik, orang yang bagus-bagus. Dia tak minta kata bayar seketui sepenuh 10 tahun ke apa. Dia kata berapa banyak kutipan yang dapat, bayar dia setiap 3 bulan. Kan kita duk pi mana-mana bawa tabung kan, pi mana bawa tabung, kita kumpul bagi kat bendahari, setiap 3 bulan bank in masuk kat dia. Dan nama tu dia tukar siap-siap dah kepada kami, kepada jawatan kuasa. Kan takut-takut dia mati kan, takut lagi sebab deal dengan dia. Kalau dia mati lagi berkali pula dengan anak-anak dia pun semua. Jadi dia kata dia pun memang serahkan, cuma duit tu bayar tiap-tiap 3 bulan. Dia pun ada bahagian yang diwakafkan ke dalam tanah tersebut. Dan pusat pengajian yang kami nak buat ni insya-Allah berkonsepkan perkampungan Islam, yang mana di dalamnya ada masjid dan ada pondok-pondok, rumah-rumah tu nanti mungkin tuan-tuan kalau nak beli ke boleh duduk di situ, sebab kita akan buat pengajian 5 waktu lah, pengajian 5 waktu untuk orang tua-tua dan juga untuk orang awam. Jadi kalau ada orang duduk di situ, setiap 5 waktu dia akan mai semayang dan dia akan mendapat kelas-kelas pengajian. Kita akan buat juga majlis-majlis zikir dan majlis khatam Quran. Setiap hari, setiap 5 waktu kita akan baca 4 helai Quran. Bila dapat 4 helai Quran, 4 muka surat Quran, bermakna 2 helai lah. 2 helai. Kalau kita dapat 5 waktu baca 2 helai, bermakna 10 helai lah. Satu hari 10 helai bersamaan 20 muka surat. 20 muka surat kalau sebulan khatam satu Quran tu. Jadi kami bercadang nak buat satu program yang mana baca Quran tiap-tiap hari dan kita akan khatam setiap bulan. Dan setiap bulan kita akan buat majlis khatam. Majlis khatam, pemberian sanad, pengijazahan sanad beserta dengan tahlil. Kalau nak sedekah pada orang tua-tua yang sudah meninggal dunia dan sebagainya, semua akan dijadikan majlis bulanan kita di situlah. Jadi lebih kurang macam itulah. Dan kita juga akan buat tahfiz juga untuk pelajar-pelajar muda. Kalau orang tua-tua kita buat pengajian 5 waktu. Untuk budak-budak ni kita buat pengajian tahfiz 30 juzuk Quran, dan juga pengajian alim, pengajian kitab, hadis dan sebagainya. Disertakan juga dengan kelas-kelas vocational. Saya sendiri pun sekarang ni tengah duk berulang-alik ni, pergi Kampung Gajah tiap hari saya pergi sebab saya ambil kursus buat kolam ikan. Kursus tu 3 bulan. Dia di Kampung Gajah, tiap-tiap malam saya ada kuliah, jadi saya kena berulang. 2 jam setengah pergi, 2 jam setengah balik. Pergi pukul 5 pagi, balik kelas habis pukul 5 petang, balik kuliah. Malam tu, esok tu pergi pula. Yang 3 bulan sebab saya nak belajar buat kolam ikan. Nanti insya-Allah di tapak tu nanti kita akan buat kolam ikan dan kita akan buat kelas vocational di situ untuk budak-budak kita boleh belajar cara nak bela ikan,
cara nak tanam-tanam, nak buat kemahiran menjahit, ada kemahiran membaiki kereta dan sebagainya. Sehingga kan bila produk-produk yang kita keluarkan nanti insya-Allah, selain daripada mereka ni pandai agama, mereka juga boleh menjana ekonomi untuk negara kita dan juga untuk menjana makanan yang halal kepada masyarakat kita. Sebab sekarang ni kita duk komplain makanan sana tak halal, makanan sini tak halal, mai daging daripada luar negara, macam-macam isu. Masalahnya kita ramai, pasal apa kita tak bela sendiri, pasal apa kita tak hasilkan makanan kita sendiri, kenapa nak berkelahi dengan orang yang memang depa ni mencari keuntungan semata-mata. Dan kalau depa nak rasuah pegawai ni pegawai tu, bagi 2 juta 3 juta, dia lepaskan bertantan daging yang tidak halal, kita nak marah pasal apa? Kita patut marah diri kita sendiri, pasal apa kita tidak menghasilkan makanan kita sendiri. Jadi dalam perancangan kita nak menghasilkan makanan kita sendiri, membantu umat Islam menjana ekonomi dan mensupplykan apa orang kata makanan-makanan halal lah. Jadi tempat ni kita akan buat tak jauh daripada kita, dan harap-harap semua dapat beri sokongan. Nak jadi AJK apa semua sangat dialu-alukan. Setakat ni AJK yang wakil daripada Taman Sepadan, Dr. Azmeh. Dr. Azmeh mai mana ni? Ada Dr. Azmeh seorang lah yang wakil Taman Sepadan menjadi AJK dalam kami punya pembangunan ni. Bukan saya punya madrasah ni, sama-sama pikiak, lepas tu depa jemput saya untuk jadi mudir di situ. Jadi saya tukang bagi tahu saja. Mudah-mudahan impian itu tercapai. Dan kita dapat lihatlah satu, sebab tempat-tempat lain kan ada pondok apa semua, tengok kampung-kampung di situ Allah Taala bagi berkat yang banyak. Jadi mudah-mudahan dengan terbinanya pondok di kawasan kita ni, kampung kita pun akan diberkati oleh Allah Taala lah. Dan selamat daripada segala fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Baik, jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah surah wal asr. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.